Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu membagi kuliah ataupun penerangan tentang berkaitan topik sejarah tingkatan 2 bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Okay, so kita dalam topik ni kita akan mempelajari dua subtopik iaitu subtopik yang pertama 2.1 berkaitan dengan sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Subtopik yang kedua pula kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, so 2.1 sistem pemerintahan. Okey. Okay, kerajaan alam Melayu ni mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, maksudnya di sini adalah ketua bagi setiap kerajaan alam Melayu ni dikenali sebagai raja. Tetapi setiap raja ni mereka akan diberi gelaran yang berbeza-beza lah mengikut kerajaan masing-masing. Okey. So sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ni kalau dari segi dia punya struktur sosialnya terbahagi kepada dua iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah ni adalah terdiri daripada raja, kerabat diraja, lepas tu ada para pembesar, golongan agamawan. Seterusnya manakala golongan diperintah, golongan yang di bawah ni terdiri daripada rakyat bebas ataupun rakyat yang merdeka dan golongan hamba. So kalau kita tengok, sistem pemerintahan beraja ni, dia terbahagi kepada raja ni dibantu oleh para pembesar di peringkat pusat untuk bertujuan untuk membantu raja lah dalam mentadbir sebuah kerajaan itu serta mewujudkan kestabilan di dalam kerajaan alam Melayu itu tersebut. Selain itu juga sistem pemerintahan beraja ni kalau kita tengok di mana raja ni dia berada di puncak sekali dalam sistem pemerintahan dan dia berkuasa mutlak. Bermutlak di sini maksudnya adalah raja ni dia boleh menjatuhkan hukuman, boleh melaksanakan sesuatu undang-undang mengikut dia punya sukalah. Maksudnya dia berkuasa mutlak, tidak ada siapa-siapa yang boleh membantah. Sistem pemerintahan beraja di alam Melayu ni juga bersifat tersusun dan teratur. Teratur maknanya raja ada lapisan ke bawah, ketiga dan seterusnya. Raja dibantu oleh siapa dan seterusnya. Seterusnya, tonggak penting dalam usaha raja-raja kerajaan Melayu, alam Melayu dalam membangunkan kerajaannya. Ini adalah golongan diperintah ni. Golongan diperintah ni yang terdiri daripada rakyat dan golongan hamba. Mereka ni sebenarnya adalah tonggak utama kepada sesuatu kerajaan. Kalau tidak ada rakyat, siapalah yang mau bertani? Siapalah yang mau cari hasil kan untuk negara? Dan yang akhir sekali adalah sistem pemerintahan beraja alam Melayu ni terbahagi kepada dua iaitu peringkat pusat dan peringkat wilayah. Kita pergi slide yang seterusnya. So kalau kita tengok, kita tengok one by one kerajaan Funan, Champa, Angkor. Bagaimana sistem pemerintahan beraja mereka? So kalau kita tengok dekat Funan, rajanya diberi gelaran dengan seperti raja di gunung ataupun kurung banam. Lepas tu Chandra, raja diraja, raja segala raja. Rajanya juga turut digelar sebagai Chakravartin iaitu pemerintah alam sejagat. Pemerintahan pusat dan wilayahnya di mana raja ni dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Funan membahagikan pemerintahan kerajaannya kepada 7 wilayah dan setiap wilayah ini ditadbir oleh putra-putra raja yang dikenal sebagai raja kecil. Dan kita tengok pula kerajaan Champa. Kerajaan Champa di mana rajanya menggunakan gelaran raja diraja. Rajanya juga turut menggunakan gelaran ataupun dia dianggap sebagai mulia, suci. Rajanya juga pakai gelaran Dewa Raja.
Sistem pemerintahan pusat dan wilayah bagi kerajaan Champa di mana raja dibantu oleh para pembesar yang berperanan untuk mengutip cukai, menjaga keamanan dan lain-lain lagi. Okay, Champa membahagikan sistem pemerintahan kerajaannya kepada 5 wilayah. Okay, boleh inilah Indrapura, Ramavati, Vijaya, Kaltara dan Panduranga. Okay, kita tengok pula kerajaan Angkor. Okay, so kalau kita tengok kerajaan Angkor ni, okay, rajanya menggunakan gelaran sebagai Deva Raja. Okay, raja sebagai raja. Okay, raja, selepas raja, kedua kuasa yang terpenting selain daripada raja adalah permaisuri dan raja muda. Raja muda ni biasanya adalah anak kepada seorang raja lah. So, dia akan diberi gelaran sebagai raja muda. Okay, di Angkor, raja dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab dalam hal-hal keagamaan, kehakiman dan lain-lain lagi. Okey, Angkor membahagikan kerajaannya kepada beberapa wilayah, daerah kecil dan kampung. Seterusnya kita tengok pula kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya ni, okey, di mana Raja Sriwijaya ni sering dikaitkan dengan unsur-unsur kesaktian. Okey, raja dianggap sebagai Bodhisattva, iaitu Buddha di bumi. Okey, rajanya juga digelar sebagai raja di gunung, maharaja di pulau. Okey, so di Sriwijaya, raja dibantu oleh Yuvaraja, which is putra mahkota. Okey, dibantu juga oleh Pratiyuvaraja, iaitu raja muda, dan Raja Kumara. Okey, selain itu juga raja turut dibantu oleh golongan agama, golongan tentera dan lain-lain lagi. Okay. Sriwijaya membahagikan pemerintahannya kepada dua, iaitu kedatuan dan pradatuan. Okay. Seterusnya kita tengok pula kerajaan Sriwijaya. Okay, so kerajaan Sriwijaya ni, rajanya pakai gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Bahatrava. Sri Bathara. Okay, susahnya menyebutkan nama-nama klasik ni. Okay, so sistem pemerintahan pusat dan wilayah bagi Majapahit ni pula adalah di mana raja dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesar. Okay, Sabta Prabu ni sebenarnya adalah sebuah majlis penasihat raja yang terdiri daripada kerabat diraja itu sendiri. Okay, so mereka inilah yang berperanan dalam memberi nasihat kepada raja sebelum raja itu melaksanakan sesuatu keputusan dan sebagainya. Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah. Okey, setiap wilayah ni dipecahkan kepada kabupaten, okey, kawadanan, pakuan, pubuyutan. Okey, ini gelaran-gelaran bagi daerah kecil dan kampung. And seterusnya kita tengok pula Kedah Tua. Okey. So, Kedah Tua ni dengan Gangga Negara, catatan mengenai Kedah Tua dan Gangga Negara ni tidak banyak. Terutama berkaitan dengan sistem pemerintahannya tidak dijelaskan secara detail. Mungkin tidak banyak penulisan berkaitan tentang sistem pemerintahan Kedah Tua dan Gangga Negara. Tapi yang kita perlu tahu, Kedah Tua ni dia banyak sistem pemerintahannya dibayangi oleh kerajaan Sriwijaya. Okay, di mana Kedah Tua ni dia diketuai oleh seorang pentadbir lah. Okay, so pentadbir ni lah yang memutuskan hal-hal berkaitan dengan perdagangan, keagamaan. Okay, seterusnya Gangga Negara. So Gangga Negara ni juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Rajanya berperanan dalam membangunkan hal-hal berkaitan tentang ekonomi dan keselamatan. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.